Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bi lisani wa shrah bi sadri wasta'mil bihi jasadi bihawlik wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita rafa'akan kesyukuran dan terima kasih kita kepada Allah Ta'ala. Sambung malam ni kitab Hidayatus Sibyan, surat 10 Jawi, Rumi 42. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang, wudu orang yang mempunyai darurah. Wudu orang yang mempunyai darurat ataupun kesukaran. Dia tak sama orang wudu. Wudu orang yang ada uzur tak sama dengan wudu, tak sama cara syarat sahnya dengan orang wudu normal, orang wudu yang salim, yang sejahtera. Salim sejahtera kita lah semua ni. Orang yang sakit, uzur ataupun istilah panggil darurah, maka dia tak sama. Dia tak sama. Ada sedikit perbezaan. Yang mana kita membahaskan fasal yang ketiga, syarat mandi, syarat wuduk dan mandi sebelum ni. Masuk kita disebut, kita dah tahu dah. Kalau kita ingat balik yang minggu lepas kita bincang berkaitan dengan syarat wuduk dan syarat mandi, iaitu Islam, mumayyiz, tengok muka surat sebelum tu kan. Mengetahui akan kaifiat keduanya dengan air mutlak, dalam keadaan air itu mutlak, tak ada sesuatu yang menegah di anggota. Kalau ada sesuatu yang menegah macam lilin kan, macam cat tak sah. Kemudian hendaklah dialirkan air ke anggota wuduk tadi, anggota mandi tadi. Tak boleh spray-spray gitu je, dia mesti air tu mengalir. Kemudian jangan ada niat lain, niat mestilah niat untuk berwuduk. Kemudian kena basuh lebih sikit. Kemudian wuduk tu mesti yakin tak ada wuduk untuk sah wuduk. Habis, itulah lebih kurang lah. Kita baca balik yang lepas. Taklah. Bagi orang yang darurah, orang yang uzur, orang yang sakit, dan ditambah, kena tambah, ada lagi syarat. Selain daripada syarat-syarat 12 tadi tu, ada lagi syarat bagi orang yang sakit. Kita fikir sekali lalu, dia tak sakit, syarat ada 12. Bila sakit, syarat dia jadi lebih. Jadi maknanya kita dapat faham, lagi sakit lagi susah nak ibadah. Yalah, syarat dia bertambah lebih. Lagi sakit lagi susah. Jadi macam itulah. Kenapa gitu? Kadang kita fikir sepatutnya lagi sakit lagi mudah, lagi sakit lagi mudah. Kalau tak sakit tak apalah, payah sikit pun. Tapi kalau sakit patutnya lagi mudah lah. Tidak, lagi sakit lagi susah. Yalah, payahlah, kena tambah syarat lagi, 3-4 syarat lagi. Kenapa jadi gitu? Para ulama dia mengkaji hikmah. Dia kata bila sakit tu tanda nak mati. Petanda awal mati lah. Tak semestinya sakit tu mati. Ada orang mati tak sakit, ada orang tak sakit mati. Tak kira, cuma secara umumnya sakit tu petanda awal nak mati. Petanda awal. Sebab tu dulu masa muda-muda dulu mana sakit sangat. Makin lama sakit lebih sikit, makin sakit. Akhir sekali tak boleh bangun, terbaring kan. Jadi sakit itu sebagai petanda nak mati.
Jadi bila nak mati, bekalan kita dah cukup ke belum? Tak, siapa yang cakap dah cukup, mai? Tunjuk sikit angkat tangan sikit nak cium kaki. Kita kata, saya dah cukup dah bekalan, confirm syurga. Bekalan kita akan kata tak cukup lagi. Tapi nak mati dah. Asal mana tahu nak mati? Sakit, petanda awal mati. Jadi, bila kita nak mati, kita kena bawa bekalan yang cukup. Bekalan dah cukup ke belum? Belum. Macam mana nak bagi cukup? Adakah kita sembahyang banyak-banyak sakit? Boleh. Ketika tak sakit pun sembahyang tak banyak. Ketika sakit lagilah tak. Habis apa kita nak buat ni? Sekarang sakit ni. Nak bantu orang, tolong orang. Dapat pahala tak tolong orang? Tak sakit pun tak berapa nak tolong orang. Dah sakit lagi lah. Jadi macam mana nak menambah bekalan tu? Pecutan yang terakhir. Lah sekali macam budak-budak periksa, ujung-ujung beberapa seminggu dua, ngaji sampai pagi belajar kan. Macam tu lah pecutan terakhir ni. Sementara nak mati ni. Sebab sakit. Tak ada cara. Mana ada cara? Duk zikir je Quran gitu je lah. Tak boleh lebih lagi, tak boleh. Nak bangun tak boleh ataupun tak larat, sakit. Okey. Maka kerana itulah makin susah. Nak semayang jadi lagi susah. Nak ambil wuduk tambah lagi 3 syarat. Orang sihat 12 syarat, orang sakit jadi 16, malah 17 syarat. Jadi dengan susah nak untuk ibadah, lagi banyak pahala dapat. Itu bekalannya. Kita jangan kata Allah lah, patutnya makin sakit makin mudah, patutnya masih sakit semayang tak payah wuduk Sepatutnya gitu. Kalau tak sakit tak apalah ambil wuduk. Kalau sakit ni sejuk pagi tak boleh kena air, gauk macam lagi, tak larat. Jadi patutnya semayang tu sepatutnya tak payah ada wuduk pun. Salah cara fikir tu. Sepatutnya lagi sakit lagi banyak cara, lagi payah kita nak ibadah, lagi besar pahala dia. Kan itulah, kalau itu nak menyejukkan hati tu. Nak tunjuk kenapalah kan. Sepatut Islam ini mudah. Dia mula kona kot ni. Islam ni mudah. Sepatutnya lagi sakit lagi mudah. Nak sejukkan hati macam tadi lah. Supaya susah nak buat untuk ibadah satu-satu ibadah. Kalau sihat buat dengan mudah, kalau sakit buat lagi susah. Dah lah susah nak buat, syarat bertambah. Usaha daya terlebih guna. Nak bangun tu Allah lambat. Okey, akhir sekali takkanlah free. Takkan Allah bagi free aja. Mesti ada pahala tambahan. Maka pahala tambahan tu untunglah. Gitulah, lebih kurang. Okey. Orang yang darurah, orang yang uzur tambah lagi 3 syarat, iaitu mendahulu akan istinja dan tahaffuz atas wudu. Ini maksud darurah ni gini, bahasa lain dia panggil daimul hadas. Daimul hadas. Hadas tu hadas lah. Daim tu sentiasa berhadas. Biasa bila disebut tambah 3 ni ada beberapa golongan. Kalau lelaki dia panggil silsil baul. Silsil baul, ada salisul baul, macam-macam istilah panggil. Iaitu air kencing yang sentiasa keluar. Tak sampai seminit keluar setitik. Dia setitik dia tak keluar gitu keluar aku kering. Mana boleh keluar gitu 24 jam dia. Setitik. Seminit setitik. 2 minit setitik lagi. Seminit lagi setitik. Ada keluar sikit. Jadi kalau macam tu nak sembahyang macam mana? Ambil wuduk. Baru tak sempat habis ambil wuduk keluar air kencing. Basuh ambil wuduk balik. Lepas tu baru nak basuh kaki keluar air kencing. Basuh balik. Bila nak sembahyang? Kalau sempat ambil wuduk pun bila baru takbir keluar air kencing. Ambil wuduk balik. Semayang balik. Bila nak selesai? Dia panggil orang daimul hadas. Sentiasa dia tu berhadas. Mungkin juga dia panggil silsil rih. Salisul rih. Itu juga termasuk dalam darurah. Apa silsil rih? Keluar kentut. Tak berhenti-henti. Pop tak berhenti. Saya pernah jumpa seorang. Dia kata memang nak buat macam mana ustaz, dah lama pakai, tak ada gerit lah dia kata. tak ada gerit lah. Dia keluar sendiri, tak teran, tak apa dia keluar. Tapi tak apalah, dia kata tak busuk, memang tak busuk pun. Dia kata ada tak kentut busuk? Dia kata ada. Bila dia terasa nak kentut, maka dia kentut. Itu busuk. Habis yang sekarang ni pop ni tak busuk. Cuma segan kat orang lah. Itu dia panggil siri. Orang macam ni kalau ambil wuduk batal wuduk. Ambil baru sudah kentut lagi. Ambil kentut lagi. Bila nak sembahyang? Dia panggil orang yang darurah ataupun daimul hadas. 2 dah. 1 keluar air, yang kedua keluar angin. Yang ketiga keluar najis atau darah. Dia panggil bawasir. Orang Melayu panggil buasir. Bawasir. Tahap yang 4 lah. Tahap 1, tahap 2 tu biasa tak ada darah lagi, tak ada nanah, tak ada apa. Biasa tahap 4 lah dia akan keluar darah yang tak berhenti. Keluar sikit-sikit, lap seminit ada balik.
Allah uji, kalau Allah nak uji, Allah uji. Kena. Kadang-kadang kita rasa tak kena kat aku. Sama lah juga. Duk pakai lama sangat dah. Jaga ke tak jaga? Maksud jaga makan tak? Makan pedas banyak. Kari, pedas, rempah, itu semua. Hai, jagalah. Masa muda okey lagi. Masuk 40 ke atas, dah sikit-sikit dah. 50, 60, habis. Masa tu habis penyakit keluar. Jadi buasir tu, rembung atau rektum tu terkeluar. Keluar tu rasa lenguh, pedih, sakit sampai naik atas belakang. Keluar benda, dia panggil rektum atau rembung, orang dulu panggil. Keluar. Kena masuk dah, jolok masuk dalam. Ada tahap 4, tahap yang serius, dia sentiasa akan keluar darah ataupun lendai, macam lendai. Itu tahap, itulah, kena buat pembedahan dah tu. Kalau macam tu, nak ambil wuduk macam mana? Cerita pasal semayang ni, nak ambil wuduk macam mana? Baru lap, basuh-basuh, ambil wuduk, keluar balik, lap balik. Bila nak semayang? Okey, 3 dah. Yang keempat, perempuan, iaitu istihadah. Keluar darah yang berpanjangan, maka istihadah, wajib semayang istihadah. Orang silsil baul yang keluar darah tadi, yang keluar air kencing tadi, wajib semayang. Aku tak wajib semayang aku. Dah 2 bulan tak semayang sebab air kencing keluar. Nak semayang macam mana? Tak, wajib semayang. Cuma cara wuduk dia beza. Adalah cara wuduk busuk, muka, tangan, kepala, kaki sama. Cuma ada sedikit perbezaan. Ataupun keluar kentut, aku tak ada semayang dah. Nak ambil wuduk macam mana? Ambil wuduk kentut. Allah yang bagi penyakit, maka tak payah semayang. Tak ada semayang, tetap kena semayang. Tapi ada cara dia. Macam tu juga keluar darah buasir tadi. Aku tak boleh duduk sakit. Semayang berdiri. Tak mampu berdiri, semayang baring. Kan ada kan? Wajib. Habis tu macam mana sendasa darah deneh duk keluar gitu, macam mana ni? Semayang cara dia. Adalah cara dia. Tapi semayang wajib semayang. Macam tu juga perempuan istihadah, bila darah dia keluar lebih daripada kadarnya, maka berterusan. Bukan kata awak nampak, suami tanya, awak nampak kain semayang tu duduk belipat, rasa dah 3 minggu dah. Tak ingat, keluar darah tak reti. Bukan, takkan 3 minggu tak semayang. Istihadah lah tu. Adalah cara pengiraannya. Cuma kena semayang. Cara nak buat dia macam mana? Nak wuduk untuk semayang, tambah 3. Cukup lah tu kan. Tu contoh dia panggil darurat. Darurat. Okay, macam mana? Mendahulukan akan istinja. Istinja tu basuh lah. Basuh najis tadi. Dan tahafuz atas wuduk. Tahafuz ni memelihara. Begini, bagi orang yang menyakit ni, dia kena pelihara dulu tahafuz, iaitu lap, basuh. Ada panggil tahafuz. Walaupun lepas dia basuh, kalau kata air kencing duk keluar tadi, lepas basuh keluar balik sitik. Baik tak payah basuh, dah kena basuh juga. Wajib basuh. Walaupun lepas basuh keluar balik. Jadi perempuan istihadah, lepas basuh keluar balik, wajib basuh juga. Dia panggil istinja. Wajib basuh. Basuh keluar balik itu cerita lain. Tapi mesti basuh, tetap basuh. Macam tu juga kalau kentut tak adalah. Nak basuh apa kentut tak? Kalau darah pun sama, buasir tadi. Lap dulu, basuh. Lepas tu, lepas basuh, tak sampai 5 saat keluar balik. Itu cerita lain. Basuh tetap wajib basuh. Okay? Mendahulu, sebelum wuduk, wajib istinja, basuh dan tahafuz. Apa maksud tahafuz? Tahafuz ni, buat satu perkara yang menyebabkan hadas tadi tak keluar. Kalau kentut tadi tak keluar. Ataupun mengurangkan keluar. Keluar tapi kurang. Macam tu juga darah. Sumbat ke apa ke, buat supaya darah tu tak keluar langsung. Kalau tak boleh, mengurangkan ianya keluar. Darah keluar. Macam tu juga air kencing. Buat sesuatu lepas basuh, jangan bagi keluar langsung. Ikat ke apa, pakai kabel tight. Buatlah macam mana, buatlah. Pandai-pandailah, jangan darurat sudah. Cuma, tak boleh buat dan keluar juga. Okey, mengurangkan. Kita pakai akal-akal kita macam ni. Kalau biar gitu, basuh biar gitu, keluar air kencing, katalah silsil baul tadi, keluar air kencing 1 sudu lepas sampai ambil wuduk dan semayang, katalah 1 sudu keluar. Kalau dia buat sesuatu, boleh keluar tak setengah sudu? Ni bukan suruh ukur, fikir-fikir je. Boleh buat, wajib dia buat. Dia panggil mengurangkan hadas yang keluar. Itu tahafuz. Kalau air kencing lah. Kalau kentut, kalau dia start ambil wuduk, kentut tak? Sehingga semayang, berapa kali bom? Berapa kali? Contoh-contoh lah, kita fikir je. 20 kali. Daripada start ambil wuduk sampai semayang. Kalau dia sumbat ke, dia buat sesuatu, tepek ke apa ke, dia buat sesuatu, dapat kurang kat 10 kali. Dapat, wajib dia buat. Dia tak boleh kata ni. Alah, kalau buat macam ni pun keluar juga sikit, baik tak payah buat. Tak. Dia wajib. Dia panggil berhentikan hadas daripada keluar, najis daripada keluar, ataupun mengurangkan. Itu juga wajib. Macam tu juga istihadah pun sama.
Macam tu juga. Kalaulah biar begitu, banyak mana darah yang keluar. Kita bagi contoh satu sudu daripada wuduk sampai sembahyang, keluar satu sudu. Kalau sumbat, setengah sudu, wajib sumbat. Kecuali bulan puasa, tak boleh sumbat. Batas puasa pula. Iaitu waktu zuhur, waktu subuh, zuhur asar. Maghrib, isyak, wajib sumbat. Berhentikan najis. Apa masalah pun, lelaki perempuan? Air kencing ke? Kalau boleh sumbat, sumbat. Boleh sumbat? Nak sumbat apa? Kapah. Kalau boleh sumbat, wajib sumbat. Kalau tak boleh, buat sedaya. Tak boleh juga, apa dia panggil? Tempelkan dia. Dan kaedah untuk menempelkan dengan kaedah serapan, bukan kaedah takungan. Jangan biar takung. Maksudnya pakai sesuatu, nanti air kencing, masalah air kencing, dia akan bertakung. Tak, dia tak menitik, tak kena, tapi dia duduk dalam takungan, tak sah juga. Dia mesti dalam bentuk serapan, iaitu bubuh kapas, lepas tu pandai-pandai ikat ke apa ke. Orang dulu panggil sempal. Tampal lah. Tapi orang dulu panggil sempal. Tampal, tepek, itulah. Bukan takung. Dalam contoh kitab-kitab besar, dia bagi contoh, seumpama digantung buluh. Tak boleh. Okay. Dia gantung. Jadi walaupun masa sembahyang tak kena air kencing kat badan, kat baju, tapi dalam cara takungan. Bila cara takungan tak usah sembahyang. Dia kena dalam bentuk serapan. Serap, biar berserap. Itu sikit cara dia lah. Yang itu syarat pertama. Kalau masalah daimul hadas, najis sentiasa keluar, dia wajib basuh sebelum ambil wuduk, dia wajib basuh dan dia wajib menahan najis daripada keluar atau mengurangkan. Dia tak boleh biar saja, dia kata alang-alang dah keluar, biar dah keluar. Sama je, tak boleh. Okay. Syarat kedua, wajib mualat. Mualat ni turut-turut lah. Mualat ni berturut-turut antara istinja dan tahafuz. Maksudnya, lepas basuh tu, basuh, kena terus tahafuz, iaitu sumbat ataupun buat sesuatu bagi dia mengurangkan tadi tu lah. Tiba-tiba lepas basuh bunyi telefon. Kita angkat telefon dulu. Lepas cerita kejap. Aku nak buat sesuatu. Sekejap lagi lepas ni aku sembahyang, aku keluar balik. Letak. Basuhan dia tadi tidak sah. Dia kena basuh balik. Itu maksud mualat. Maksud dia begini. Dia kena basuh, kita panggil tampal atau sumbat. Kalau boleh sumbat, kalau tidak mudarat, sumbat lah. Kalau mudarat, tampal lah. Tepek lah. Okay? Dengan cara sarapan. Basuh, tampal, okay? Lepas tu wuduk, lepas tu sembahyang. Mualat mesti berturut-turut. Di antara tadi tu, dia buat benda lain, makan nasi ke, putus mualat dia panggil, wajib mula daripada awal, iaitu basuh balik. Walaupun lepas basuh keluar balik, tak kira. Walaupun dia sekadar makan nasi, sekadar buat apa-apa lah. tak memadai. Tak boleh. Dia kena mula balik. Mula maksud basuh balik. Sebab bab ni tak boleh pakai logik. Pakai logik, basuh balik, tak sampai 10 saat keluar balik. Itu cerita lain. Jadi, payah tak orang yang sakit untuk sembahyang? Payah. Sebab apa? Sebab awal-awal saya sebut tadi. Sebab ujung-ujung dah ni, aku sakit dah ni, nak mati dah ni. Jadi kurang-kurang semua yang duk buat tadi, basuh dapat pahala istinja. Sumbat dapat pahala. Sakit, penat nak buat, payah nak buat, semua dapat pahala. Jadi kalau mati pun adalah juga lebih sikit. Itu daripada mati terkejut accident, mati terkejut tak sempat, ujung-ujung ayat dia. Okay. Jadi tahafuz, terus istinja dan terus tahafuz, sumbat ke, balut ke, sebagainya lah. Dan antara tahafuz dan wuduk, lepas dia dah balut elok dah, semua comel dah, tak keluar dah, dia bunyi telefon, jangan angkat, terus ambil wuduk. Kalau angkat telefon, makan nasi dulu, putus mualat, basuh balik. Tu je lah, tak berdosa. Putus mualat, tak boleh sembahyang dah. Dan wuduk, dan antara wuduk dan sembahyang, lepas wuduk terus sembahyang. Cuma daripada wuduk dan sembahyang ni ada keluasan sikit. Jika dia sembahyang seorang kat rumah, terus sembahyang lah. Tapi kalau dia solat jemaah, dia dapat keluasan, dia dibenarkan tunggu. Contoh Bilal Qomat, tunggu imam datang. Tu dibenarkan. Agak lama tu. Lebih lama pada makan nasi mungkin. Tak apa. Sebab dia ada kena-mengena dengan sembahyang. Makan nasi tak ada kena-mengena dengan sembahyang. Jawab telefon tak ada kena-mengena dengan sembahyang. Yang ada kena-mengena dengan sembahyang, maka lambat sikit pun tak apa. Mari tengok Allah. Bila tak mari lagi? Tak mari lagi. Waktu dah masuk. Bila tak mari lagi? Tak apa, tunggu dia lama tu. Mungkin 10-15 minit kot. Lepas tu kalau bila dah azan semua, imam tak mari lagi. Tak apa.
Tak ada masalah. Kalau ada apa-apa boleh beritahu, sebab ini benda ni penting ni. Yang pertama, dia jarang dipelajari. Orang anggap buat je lah, insya-Allah Allah faham lah tu, kita sakit bukan sengaja. Tak gitu. Sebab bab ni penting. Okey, tu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, diperbuat sekalian itu kemudian daripada masuk waktu sembahyang. Dengan maksud tunggu azan masuk waktu. Tak masuk waktu tak boleh. Jadi orang penyakit ni nak buat kat rumah agak tak praktikal lah kita kata. Sebab dia mesti dia buat 10-15 minit, nak buat, nak basuh, nak sombak, nak apa tadi, nak wuduk sebelum azan. Kalau dah masuk azan, kalau dah azan dia buat, datang tak sempat. Agak tidak praktikal. Jadi kalau nak juga macam mana? Kena buat dekat sini, dekat surau masjid. Tunggu masuk waktu. Dia bukan azan, dia tak semesti azan. Yang penting masuk waktu. Bila mari lambat tak ada masalah. Masuk waktu je, masuk bilik. Buat di situ. Lepas buat semua, mungkin bila dah azan orang sembahyang sunat kot. Habis siap ambil wudu semua, mungkin tak sempat sembahyang sunat. Tapi dapatlah sembahyang jemaah. Tapi kalau buat di rumah biasanya tak sempat. Dia kena buat sebelum. Bila sebelum masuk waktu tak sah. Walaupun dia buat, contoh dia basuh sebelum masuk waktu, lagi seminit nak masuk waktu dia basuh. Lepas tu dia balut. Ketika balut masuk waktu, tak sah. Dengan maksud dia kena basuh balik. Basuh, tahafuz, mengurangkan najis keluar, wuduk, semayang mesti dalam waktu. Yalah semayang tu mesti dalam waktu. 3 tu mesti dalam waktu. Bagi orang yang salim, orang yang sejahtera macam kita, ambil wuduk sebelum tak apa. Sebab wuduk tu kuat. Wuduk tu kuat. Kuat maksud kita tak ada keluar hadas apa. Kita ambil wuduk. Wuduk tu kuat. Walaupun tak masuk waktu lagi, bila masuk waktu boleh bawa wuduk tu sebab kuat. Yang ini dia tak panggil wuduk kuat. Wuduk tu darurah. Wuduk terpaksa. Kalau tak dibenarkan begini tak semayang lah dia. Maka wuduk tu tak kuat. Wuduk tu tak kuat. Bila wuduk darurat, darurah, maka dia tak kuat. Tak kuat dia kena tunggu masuk waktu. Okey. Yang keempat tak ada tulis tapi kena tambah, iaitu satu fardu sekali buat tadi. Satu solat fardu sekali buat. Sunat banyak tak apa. Jadi maknanya kalau dah semayang, dia semayang hujung-hujung, katalah dia semayang hujung-hujung, semayang di rumah lah. Semayang zuhur hujung-hujung, 4.30 semayang zuhur. Sebab apa? Nanti nak kena basuh payah kan. Jadi empat suku tu dia basuh, sombak, dia buatlah apa yang dia nak buat ni. Kemudian dia ambil wuduk dan dia semayang. 4.30 habis semayang dah. Zuhur. 4.31 masuk asar. Dia kata alang-alang baru tak sempat habis doa lagi dah masuk asar. Main asar terus lah. Tak boleh. Dia kena buat daripada awal balik. Sebab apa? Wuduk dia tak kuat. Tak power. Wuduk darurat. Wuduk terpaksa. Wuduk kita kuat. 10 fardu pun boleh. 100 fardu pun boleh. Selagi tak batal. Sebab wuduk kita wuduk salim dia panggil. Sejahtera. Okey, habis. Yang seterusnya, syahdan. Maka tiada sah mengangkat akan hadas dan menghilang akan najis melainkan dengan air mutlak. Dia cerita bab lain pula ni. Jadi kalau nak angkat hadas kecil anda besar, wuduk mandi wajib, ada kecil ada besar, dan menghilangkan najis. Bila sebut menghilangkan najis adalah najis tu ada, buang. Lepas tu ada bau warna dan rasa mungkin ada lagi, buang. Lepas tu bau jiru air. Yang jiru air tu nama menghilangkan najis. Bukannya najis tu ada, dia spray semua. Itu bukan menghilangkan najis. Itu tak panggil menghilangkan najis. Itu air semua jadi mutan najis. Tempat takut salah faham. Dia kata kena dengan air mutlak. Nak jiru tu tai kucing tu, nak jiru. Jadi dia ambil satu baldi air mutlak, dia jiru najis tadi. Sebab kata menghilangkan najis. Bukan. Yang itu jiru air tu, satu baldi bila jiru, kena je najis tadi, semua air tadi jadi mutan najis. Habis apa maksud menghilangkan najis? Najis dah tak ada, bau, warna dan rasa dah tak ada, tapi tak cuci lagi. Tengok bau, tak ada. Warna tak ada, kita rasa dengan tangan, bukan dengan lidah. Rasa dengan tangan, tak ada lah ni. Tapi tahu dia ni ada tai kucing semalam, tak ada orang cuci lagi. Dan dah buang dah pun, najis dah. Bau, warna, rasa dah tak ada dah. Lalukan air. Lalukan air tu dia panggil membasuh najis. Takut salah faham. Sebab ada orang salah faham. Dia kata membasuh najis tu, najis tu ada, kena jiru dengan air mutlak. Jiru air mutlak je, air mutlak najis lah air tu. Maksudnya bekas, bukan bekas. Tak ada bekas pun najis tu. Cuma tak cuci lagi, tak alirkan air lagi je. Contoh ada tai ayam dalam dekat kapet. Kalau ambil air, jiru, lagi besar najis.
Jiruh lagi besar sampai ke semua besar. Elok besar ni je taik tu. Dia jadi besar, air tu mengalir banyak tu lagi. Satu baldi habis semua jadi najis. Macam mana nak buat? Senang aja. Ambil taik tu dulu, buang dengan tisu. Sikit buang dah. Bau warna rasa ada lagi tak? Mesti ada kot, tak kait hilang. Okey, ambil kain basah ke apa, gosok macam tu. Dekat dia je. Jangan lebih. Asalnya besar ni najis. Mungkin lepas kita buat tu jadi besar ni kot. Dia mungkin besar sikit. Gosok. Lepas tu kain dia basuh. Gosok. Lepas tu bau warna rasa ada lagi tak? Tak ada dah. Ambil air. Tak sampai sikit je. Ambil air satu gelas, tuang. Alirkan. Daripada najis besar ni, lepas kita cuci mungkin jadi besar ni. Lepas kita lalu air mungkin jadi besar ni. Tu lah. Dah. Tak elak pun tak apa. Air tu bukan mentah najis. Bukan. Habis air tu nama musta'mal. Kita akan masuk nanti. Habis tu kalau jiruh air, itu semua mentah najis. Sebab najis tu ada lagi. Tu sedikit cara lah. Nanti akan masuk bab tu nanti. Jadi, menghilang akan najis. Melainkan dengan air mutlak. Air tu yang untuk jiruh tadi, untuk ambil wuduk, untuk mandi wajib, dan untuk jiruh yang kata setelah tak ada najis, bau warna rasa tadi, dengan air mutlak. Iaitu air mutlak tu apa? Tiap-tiap air yang sunyi daripada kait. Kait ni jadi bahasa Melayu dah. Kait lah. K-A-I-T. Kait kan? Asalnya qaidun. Qaid. Qaf ya dal. Qaid. Tapi Melayu ambil bahasa Arab. Biasa Melayu kan dia pelak sikit kan. Qaid. Jadi kait. Yang berkaitan. Dikaitkan. Kait lah. Jadi air mutlak adalah air yang sunyi daripada kait. Air yang sunyi, air yang tidak dikait. Sunyi itu maksud tak ada, tidak dikaitkan. Air yang tidak dikaitkan. Kait pula yang lazim. Ini takrif ni. Takrif dia memang susah. Lepas contoh ni mudah. Disebut akan dia. Bila sebut tak perlu kait. Orang dah faham. Kalaulah dikait, kalau nak faham air tu, nak kenal air tu perlu dikaitkan, maka air tu bukan mutlak. Betul kan? Kita kata apa ni? Air. Perlu kait dengan apa-apa? Tak perlu. Kalaulah ada banyak air, banyak jenis air atas meja. Ada air merah, ada air biru, ada air hijau, ada air semua, banyak air. Tak kisahlah air apa-apalah. Sirak ke apa, Bandung kan. Macam mana kita nak suruh orang ambil air? Kita boleh pergi ambil air atas meja, aku nak minum. Tak sah dia panggil. Tak sah engkau suruh aku. Tak sah engkau suruh aku. Istilah kita panggil tak sah. Sebab apa? Tak, aku suruh apa gitu. Bila sebut air, tengoklah atas tu banyak air. Jadi ambil air sirap, baru sah. Tapi kalau ada air ni, dia ambil air ni je. Aku tak cakap air kosong, aku cakap air aja. Sah dinamakan air tanpa dikaitkan. Tu maksud dia. Kalau air ni, bila sah untuk dikaitkan, sah untuk dikatakan air walaupun tidak dikaitkan, itulah mutlak. Jika terpaksa dikaitkan untuk dikenali air itu, dia tak mutlak lah. Jom pergi kedai minum air, tak faham, tak boleh tangkap air itu air apa, tak boleh lagi. Tapi air teh tarik, kena kait air teh tarik. Kena kait dengan air teh, air kopi. Baru sah. Baru sempurna kita nak kata sesuatu perkara itu. Tapi kalau air kosong, air biasa ni, tak perlu kait pun sah juga. Dia ambil air. Haus dia ambil air kosong. Aku cakap air kopi. Lah, cakaplah air kopi. Sebab mu cakap mula-mula tadi tak sah. Sebab sebut air aja, bila sebut air ni. Okey. Dan air, maka jika tanpa perlu dikaitkan dengan yang lain untuk dikenali, dia mutlak. Jika terpaksa dikaitkan dengan yang lain baru dikenali, maka air itu tak mutlak lah. Itu secara umum, tu takrif. Definisi memang gitu, dia pening-pening sikit. Definisi lah, ini definisi. Sebab kalau kita kata bagi takrif, bagi maksud air mutlak, payah nak cakap air mutlak tu macam air laut. Itu jenis-jenis air. Apakah takrif, definisi? Macam kita kata, apakah takrif kursi? Adalah satu alat yang ada kadang-kadang 4 kaki, kadang 1 kaki, yang digunakan untuk meletakkan punggung, bukan letak kepala kan. Itu takrif dia. Cuma takrif air mutlak. Payah.
Air mutlak ni air yang boleh ambil wuduk. Itu bukan. Itu goreng dia panggil. Saya tak tahu nak jawab, dia goreng macam-macam. Nak tarik. Jadi air mutlak adalah itulah air yang nak dikenali dia tanpa perlu dikaitkan dengan yang lain. Apa benda ni? Wah, canggih kau punya takrif. Canggih kau punya definisi. Tu definisi dia. Kalau lah satu lagi, air mutlak kalau nak dikaitkan pun dia boleh kait juga. Tapi hanya dikaitkan dengan tempat. Dia tidak terpengaruh dengan dia terpengaruh dengan tempat. Air mutlak ni terpengaruh dengan tempat. Kita ambil air ni. Boh dalam laut. Lepas tu kita tengok, tu air aku curah tu. Air apa? Jadi air laut. Dia ikut tempat. Ambil air sungai, boh dalam perigi, kita panggil air apa? Kita panggil air perigi sungai. Tak, kita panggil air perigi. Dia ikut tempat. Ambil air tadi, masuk ke pipe, dia panggil air pipe. Dia ikut tempat, ya. Maknanya air tu mutlak kalau ikut tempat. Air tu daripada pipe, ambil boh dalam botol, dia panggil air apa? Air botol. Sah. Air mutlak selain daripada dia dapat dikenali tanpa dikaitkan dengan apa-apa, dia juga boleh dikenali dengan dikaitkan kepada tempat mana dia duduk. Mana dia tak ada identiti sendiri. Dia duduk kat mana, dia jadi. Air ni ada kat lantai tu, kena cuah. Gila air tu, cukup dah. Sah. Sebab kat mana dia duduk, dia ikut nama tempat. Ambil air banyak-banyak, air pipe buah dalam tangki. Air tangki. Tangki masuk pipe, air pipe. Air pipe masuk kolah. Air kolah. Air kolah masuk botol. Air botol. Diikut tempat. Maknanya air tu air mutlak. Maknanya air tu air mutlak. Jika dia kat mana dia pergi, dia ikut nama tempat. Berbeza dengan air bukan mutlak. Dia kekal dengan diri dia, dia tak ikut tempat. Contohnya air sirap. Ambil buah dalam perigi, keringkan telaga tu, buah air sirap. Orang perkara. Dia kata apa? Weh, air sirap ni. Dia tak kata air telaga. Sebab apa? Sebab dia ada identiti sendiri. Dia bukan air mutlak. Air mutlak dia ikut tempat, air bukan mutlak dia ada diri dia. Ambil teh tarik, buah kat sungai. Sungai tak boleh tarik, memang jadi teh tarik dah sungai. Ambil buat teh tarik banyak-banyak, buah dalam tasik. Buat contoh lah, memang tak boleh buat. Buat contoh, keringkan tasik, buah air teh tarik. Orang kata air ni pelik Rasa, woi, ni teh tarik ni. Kenapa teh tarik? Sebab dia tu tak mutlak. Maka kat mana dia duduk, dia tetap dengan nama dia. Tapi kalau air telaga, buah dalam tasik, orang panggil air tasik. Ambil air tasik, buah dalam telaga. Ambil air tu letak kat alu, air alu. Dia ikut kat mana tempat dia. Itu sedikit takrif. Nak kenal air mutlak ni macam mana. Okay. Kita tengok jenis-jenis dia pula. Iaitu tiap-tiap yang sunyi daripada, yang tidak dikaitkan dengan yang lazim disebut akan dia pada ketika disebut akan air. Seperti tebu. Nak sah sebut air tebu macam mana? Nak faham maksud sah tu, bukan sah batal, bukan. Maksudnya nak sah kata air. Kita nak suruh anak kita pergi beli air tebu. Macam mana arahan yang sah? Mu pergi beli air tu, ambil 5 ya. Tak sah tu. Sebab dalam hati dia nak suruh beli air tebu. Maka dia sebut air tu tak sah. Istilahnya gitu. Macam mana nak bagi sah? Kena kait. Ambil beli air tebu. Baru kena. Tapi kalau nak suruh beli air ni, tak payah bagi RM1. Pergi beli air. Kena tekak, pergi beli air. Dia beli air ni, kita marah. Apa sebab beli air ni? Aku nak air Coca-Cola. Contoh lah. Tak cakap air Coca-Cola. Kenalah cakap air Coca-Cola. Sebut air ni lah. Kalau air Coca-Cola, letak dekat mana pun tetap jadi Coca-Cola. Bubuh kat mana pun, bubuh dalam jug, bubuh kat mana pun tetap jadi Coca-Cola. Okay. Dia bagi contoh air gula. Sama, air gula bukan mutlak. Sebab kat mana-mana dia duduk, dia tetap dengan air gula. Duduk dalam perigi, air gula. Duduk dalam laut, katalah keringkan laut, buah air gula. Orang rasa, woi, air gula ni, tetap ada air gula. Bubuh kat mana-mana tetap dikaitkan dengan gula. Sebab dia bukan mutlak dah. Kalau dia mutlak, kat mana tempat dia duduk, dia ikut nama tempat. Dan sabun. Sabun tu, bahasa Arab juga sabun tu. Sodbanun. Tapi orang Melayu dapat sabun. Sabun. Sabun pun sama juga. Sabun, bila air tu jadi air sabun, air dah bertukar lah, licin, berbuih, dia akan kekal. Ambil air sabun, buah dalam ni, bagi orang. Air sabun ni, dia mesti kait dengan air sabun. Okey, sikitlah untuk faham. Dan iaitu tiap-tiap iaitu jenis-jenis air pula. Tiap-tiap air yang turun daripada langit, seperti air hujan, air embun,
Ataupun satu lagi tak tulis, air salji. Air salji tu macam hujan lah kot, hujan beku. Sebab tu dia tak tulis. Tapi termasuk air salji lah. Cuma air mutlak ni boleh lah untuk diambil wudu, untuk mandi wajib, untuk basuh najis tadi. Cuma bila air tu air salji, dia kena cairkan dulu, dia tak boleh pakai salji. Kalau tidak, tak sah. Ambil salji macam ABC tu, ambil basuh muka, bukan basuh, letakkan muka, tak usah wudu. Ambil air salji dalam kitab kata boleh air salji. Maksudnya salji tu letak biar dia cair dulu. Lepas tu barulah. Okay? Air yang turun kat langit, air hujan, air embun. Siapa pernah minum, siapa pernah mandi air embun? Tak pernah? Kena cuba. Lain macam dia rasa. Tapi nak cari, nak mandi tahulah macam mana nak cari. Pagi-pagi nak dapat banyak ni pun bukan mandi sungguh bru gitu. Dia panggil mandi embun. Dia sihat tau. Dulu selalu buat, sekarang masa duduk dululah, kampung dulu. Sekarang lama tak buat. Amalan mak hilau. Mandi air embun. Tengok umur dia berapa. Orang ingat dia mati, betul dia buat kan. Dia ni kan balik 100 lebih tau. Antara petua kebal. Boleh tak? Kena tembak mati juga kebal pun. Tapi kebal lah. Okey. Embun. Atau maknanya yang keluar daripada atas, keluar ke atas kita panggil hujan embun. Semua air mutlak, boleh ambil wuduk, mandi wajib, basuh najis. Atau air yang keluar daripada bumi, seperti air laut, air sungai, air telaga. Tambah lagi air mata air yang semua adik-beradik dia tu. Okey. Maka boleh diambil, buat untuk ambil wuduk. Maka sekaliannya itu suci dirinya dan suci bagi lainnya. Maksudnya dia